Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menguliakan kepada kita nikmat iman dan Islam, serta diberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga iman dan Islam ini. Mudah-mudahan apabila Allah SWT memilih kita menjadi orang yang sentiasa mengambil berat tentang iman dan Islam kita ini, kita akan tergolong di kalangan orang-orang yang Allah SWT redha, serta kita memohon kepada Allah SWT agar memberikan kekuatan kepada kita untuk terus memelihara iman dan Islam yang ada pada diri kita ini, sehinggalah kita dipanggil kembali bertemu dengan Allah SWT. Alhamdulillah, dipanjatkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan segala isi di dalamnya, Tuhan yang Maha mengetahui apa yang berlalu, apa yang berlaku di dalam kehidupan ini, Tuhan yang sangat mengetahui apa yang ada di dalam tubuh badan kita ini, kata segala lintasan hati yang berlaku di dalam diri ini, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita mengharapkan kepada Allah SWT akan menjadikan kita orang-orang yang dipermudahkan melakukan kebaikan, dipermudahkan melakukan ketaatan, diberikan kita peluang dan kesempatan untuk terus berada di atas jalan Nabi kita Muhammad SAW, sehinggalah pada saat akhir kita meninggalkan dunia ini sempat kita menyebut apa yang pernah disebut oleh Nabi kita SAW, La ilaha illallah, kalimah yang mulia, kalimah tauhid. Ingin kita menyebut seperti mana yang disebut oleh Nabi kita SAW. Mudah-mudahan dengan usaha kita, bersungguh-sungguh kita untuk melihat satu persatu amalan yang dibuat oleh Nabi SAW ini daripada sekecil-kecil perkara, sehinggalah dalam bab perbincangan ketika mana kita meninggalkan dunia ini, melafazkan perkataan yang terakhir, hembusan nafas yang terakhir, juga diperbincangkan di dalam buku kecil kita ini, buku Hisnul Muslim, Perisai Muslim. Apakah bacaan-bacaan yang boleh dibaca ketika mana saat nazar, saat dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi kita tidak ada lagi harapan melainkan ketika itu kepada Allah SWT lah harapan kita, bahawa kita sangat mengharapkan kita sempat menyebut kalimah tauhid yang akan menjadi satu bekalan yang paling penting untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Justru mudah-mudahan usaha kita melihat satu persatu, sesungguh kita cuba perhatikan satu persatu tinggalan Nabi SAW ini dengan menelusuri apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, dengan harapan bila mana kita cuba melihatnya, kita berharap agar diri kita ada kesungguhan juga untuk berpegang teguh dengan amalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini untuk diamalkan dalam kehidupan harian kita, insya-Allah Taala. Pada jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, dalam pertemuan di sini bersama dengan jemaah telah pun kita membaca berbagai bacaan-bacaan zikir. Yang paling akhir kita ambil adalah bacaan yang dilihat daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian baginda. Itulah bacaan zikir pagi dan petang. Dan kita telah pun membaca sedikit perbincangan berkaitan dengan bacaan sebelum seseorang itu tidur. Amalan-amalan apakah yang diajar oleh Nabi SAW sebelum kita tidur. Subhanallah, syariat yang mulia ni tuan-tuan,
sangat mengambil berat, ya. Hatta ketika mana bangun daripada tidur pun dibimbing, disuruh memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah kita lihat satu persatu amalan, ya. Bangun daripada tidur, pergi ambil wudu, masuk bilik air, keluar bilik air, nak keluar rumah, masuk ke dalam rumah, berjalan ke masjid, masuk ke dalam masjid, keluar daripada masjid, memakai pakaian, menanggalkan pakaian, ada bacaannya, tuan-tuan, sehinggalah sampai dalam pusingan kehidupan harian itu, sampai peringkat nak tidur, sampai ketika mana kita nak menelapkan mata dan kita tidak tahu adakah esoknya kita bangun balik ataupun kita dalam keadaan terus diambil oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sesungguhnya tak ada siapa boleh confirm, boleh pastikan bahawa dia dapat bangun balik pada esok hari. Justru ketika itu sewajarnya hati kita kena sangat bergantung kepada pencipta kita, mengharap agar dia lah yang menjaga kita ketika mana kita tidur. Dan harapan kita, tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah SWT, adalah ketika mana, tuan-tuan, saat kita menelapkan mata, jika itulah saat yang terakhir, mudah-mudahan kita pergi dalam keadaan yang terbaik, keadaan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kerana kita bersungguh-sungguh cuba buat seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada jemaah sekadar ulang kaji sedikit dalam pertemuan yang lalu, kita telah kongsikan amalan mudah sebelum tidur adalah diriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk membaca 3 surah yang pendek, iaitulah orang Melayu kata 3 kul, tuan-tuan, ya. Membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hadisnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang perkara ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Riwayat Imam Bukhari. Sekadar sedikit ulangan untuk sebut kepada para jemaah yang dikasihi, kita baca matan hadis ini untuk mengambil barakahnya. Kisahnya daripada isteri Nabi yang melihat situasi ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Aisyah radhiyallahu anha, insan yang dekat dengan Nabi, isteri Rasulullah, sudah dia pasti dia tahu macam mana Nabi tidur. Dan kita sangat berterima kasih kepada isteri Rasulullah ini radhiyallahu anha. Sebab tu adab kita dengan isteri Rasulullah, dengan sahabat Nabi, kita radhi. Kita kata radhiyallahu anha, moga Allah meridai. Dengan sebab dia cerita kepada kita, tuan-tuan, kita tahu macam mana nak buat masa kita tidur, berdasarkan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Dia ceritakan bahawa Nabi SAW ketika mana baginda membaringkan tubuhnya di tempat tidurnya, kulla laylah. Kita tekankan setiap perkataan penting di sini. Kulla artinya pada setiap kali, setiap malam baginda akan buat. Aisyah cerita macam mana Nabi buat. Jama'a kaffai, menghimpunkan kedua tapak tangan, ya, tuan-tuan. Arab panggil ni kaffai, menghimpunkan kedua tapak tangan. Thumma, kemudian nafasa, menghembuskan, fihima, pada kedua tapak tangan ini. Faqara'a fihima, lalu membaca pada kedua tapak tangan ini. Bacaan apa, tuan-tuan? Qul huwallahu ahad sehingga habis. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sehingga habis. Kemudian qul a'udzu birabbin nas sehingga habis. Thumma yamsahu bihima, lepas habis baca, diceritakan Nabi buat apa? Thumma, datang lagi thumma, artinya kemudian. Then apa Nabi buat? Yamsahu bihima, Nabi menyapu dengan kedua tapak tangan tadi. Mastata'a min jasadi, apa yang mampu sampai daripada anggota tubuh badan dia, dengan kedua tapak tangan. Diceritakan Nabi start daripada mana? Ya bada'u bihima, Nabi memulakan dengan keduanya, ala ra'sihi, atas kepala dia. Dan tuan, ya, dia cerita satu persatu. Kemudian turun kepada wa wajhihi, dan wajah dia. Jadi saya baca, saya ikut di mana dalam hadis, ya. Wa ma aqbala min jasadi, dan apa yang sampai di bahagian depan tubuh badan. Aqbala, bahagian depan, artinya mana boleh sampai depan. Nabi buat macam mana? Diceritakan di sini, yaf'alu dzalik, Nabi berbuat demikian 3 marrat, 3 times, 3 kali. Artinya bacaan tadi Nabi buat, dan Nabi ulang sebanyak 3 kali.
Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati Allah, di sini ada tafsiran dalam dua situasi. Sama ada baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, sapu sekali je, ataupun buat satu set orang panggil, ya. Sekali bermula dengan hembus dulu. Ada huraian dulu kita bincang sikit. Agak pelik kebiasaannya kalau orang jampi-jampi ni baca dulu baru hembus, betul-betul. Yang ni dia hembus dulu baru jampi, baru baca. Kan terbalik tu. Di sini ada perbincangan ulama. Sebahagian ulama kata memang ikut zahir hadis, memang hembus dulu baru sapu. Kenapa? Antara reason dia adalah untuk mukhalafah, berbeza dengan yang jenis hembus-hembus ni. Yang jenis orang berubat hembus ni tuan-tuan, biasanya dia baca baru hembus. Tapi yang ni dia hembus dulu baru baca. Untuk berbeza. Sebagai ulama kata tidak demikian, dia kata boleh saja kalau nak baca dulu hembus kemudian. Dua-dua ni ada perbincangannya. Tak ada masalah, boleh buat dua-dua. Yang tak boleh apa? Tak baca apa langsung, tidak terus. Itu duk balah-balah tak buat apa. Jadi buat yang mana satu tuan-tuan. Yang penting kalau ikut zahir hadis ni lagi terbaik, hembus dulu baru baca. Ya. Pada jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, amalan ini adalah amalan yang sahih datang daripada Nabi. Riwayat Bukhari. Kemudian ditekankan dalam hadis ni, dia kata kullal lailah. Saya stress tekankan di sini bila kata setiap malam, artinya benda ni penting. Nabi buat selalu. Sangat sedih, sangat kita rasa sedih hati kita ni bila mana masyarakat kita benda yang Nabi selalu buat, tiba-tiba dia tak pernah buat. Jadi kita rasa sedih. Lebih menyedihkan lagi kalau langsung dia tak pernah dengar, tak pernah tahu. Jadi kita cuba ada rasa sayang kepada masyarakat ini. Kita cuba selangkar bagaimana hadis Nabi yang betul-betul confirm datang daripada Nabi ini. Kita cerita kepada masyarakat sebanyak mungkin. Lagi ramai orang tahu lagi baik. Ya? Kerana lagi ramai orang akan berpeluang buat macam mana Nabi buat. Bila mana dapat buat oleh Nabi SAW, selalu kita tekankan. Pertamanya adalah bila mana kita dapat buat, kita akan dapat pahala di sisi Allah. Nombor duanya, kita dapat buat seperti mana Nabi kita buat. Kita asabna sunnatan nabiyina, kita dapat merasakan tepat seperti mana yang dibuat Nabi kita SAW, adalah menjadi kebanggaan kepada kita. Natafakhar bihi, kita berbangga kerana kita dapat buat seperti mana yang dibuat oleh Nabi kita SAW, sebiji, setepat mungkin, sedekat mungkin SAW. Kerana tidak ada insan lain yang paling baik untuk dijadikan contoh amalannya melainkan Nabi kita SAW, yang Allah isytiharkan kekasih dia, yang Allah sayang sangat kepada Nabi-Nya SAW. Jadi dengan mengikuti jalan orang yang paling disayangi oleh Tuhan kita, itu adalah perkara yang terbaik. Baik tuan-tuan, itu secara umum kita sebut. Jadi pada jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ni menariknya diceritakan macam mana nak buat. Kalau kita kata sebelum tidur baca 3 kul aja kan. Tapi dalam hadis ni dia detail. Baca start dengan hembus, baca sapu. Sapu pula dia cerita satu persatu. Start daripada kepala, muka, seluruh anggota tubuh badan, dan mana tubuh badan yang boleh dicapai. Ulang dia 3 kali. Wahai ayah yang saya kasihi, wahai para ibu yang dirahmati, selepas kita buat adalah yang sewajarnya kita kena kongsi orang dalam rumah kita. Anak-anak kita tuan-tuan, biar dia membesar dari kecil ni, tuan-tuan, dia dah tahu, dah biasa macam mana nak buat yang diajar oleh Nabi SAW. Menginsafi macam kita ni, kita rasa Allah, ada setengah pakcik datang kata, Ustaz rugi saya baru tahu umur macam ni, ya? Dah tinggal berapa tahun ni nak ni, tak tahu Allah Alam bila nak ambil ni kan. Jadi rasa rugi bertahun-tahun yang lalu tak pernah buat. Jadi menginsafi perkara demikian, cerita kepada anak-anak, kepada cucu kita, kepada siapa-siapa yang dekat dengan kita, cerita biar dia buat dari kecil. Tuan-tuan dan tuan-tuan dari awal. Jadi saya cuba try test pada anak saya, tuan-tuan, bila cerita kat orang selalu nak jual ubat yang kata kena try ni dulu tuan. Ini bukan sebarang ubat. Jadi tuan-tuan, saya cuba buat pada anak-anak. Saya panggil anak saya sebelum tidur, ada orang ramai duduk keliling. Malam ni Abi nak tunjuk cara macam mana Nabi tidur. Kita buat satu persatu, demonstrasi dulu dekat dia. Ya tuan-tuan, pesannya anak-anak kecil ni tuan-tuan, bila kita didik dia, dia akan jadi rutin dia, insya-Allah bila mana kita pengat dia. Kemudian kadang-kadang kita lupa, dia tolong pengat. Dia kata malam ni Abi tak baca ke yang sapu-sapu muka. Ya tuan-tuan, budak-budak kecil yang 4 tahun, 5 tahun yang pandai cakap sikit, dia kata malam ni tak ada sapu muka. Jadi dia telah mau pengat kita pun kadang-kadang lupa juga, penat tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, bila kita dapat buat demikian, kita rasa seronok kerana rumah tangga kita sudah mula dibiasakan dengan budaya buat macam mana Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lagi satu bukan apa sebab baca 3 kul ni benda senang. Benda mudah. Budak-budak kecil tadika pasti dah boleh hafal. Cumanya nak bagi betul cara. Bila dah biasa, mak ayah hanya tolong peringat je. Setiap kali anak nak tidur salam dengan kita, remind dia.
Peringat dia. Baca sebelum tidur, baca 30, buat macam mana ayah ajar, macam mak ajar. Tuan-tuan, kita dapat pahala bila mana kita duduk dalam kubur nanti. Ilmu yang sikit ni mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat yang pernah kita sebarkan. Pahala tu akan berterusan masuk anak kita pula bila dia dah kahwin nanti, dia cerita pada cucu kita pula berterusan pahala tadi. Ini dia panggil MLM pahala. Tuan-tuan, dalam cara nak generate sebanyak mana income pahala adalah dengan jalan menyebarkan sebanyak mungkin ilmu yang benar, yang confirm datang daripada Rasulullah SAW. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya perkara ini kita dah cerita sikit sebanyak ya. Kemudian saya ingat balik untuk ajak jemaah ingat balik ini benda-benda walaupun nampak macam simple tapi kita menganggapnya besar kerana kita yakin setiap apa yang datang daripada Nabi semuanya besar berlaku. Kita menganggap benda itu penting, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Baik tuan-tuan dan dikasihi yang dirahmati Allah SWT. Kemudian para jemaah yang dikasihi, selain daripada itu adalah amalan baca ayat kursi. Juga kita cerita dalam hadis yang panjang. Kalau jemaah masih ingat kisah Abu Hurairah tangkap jin yang macam toyol tu datang curi makanan. Dia kata yang ditangkap ini lebih kurang macam budak. Orang Melayu kata toyol lebih kurang lah. Nikah cerita dalam hadis yang panjang. Lepas kena tangkap 3 malam berturut-turut, last kali jin dia kata tuan-tuan kepada Abu Hurairah, kalau kau nak selamat daripada puak aku, ya, kamu buatlah. Begini saya bacakan di hujung hadis. Dia kata, disebut di sini tuan-tuan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Dia kata, lepaskanlah aku akan ajar kepadamu beberapa kalimat yang memberi manfaat kepadamu dengannya. Lalu Abu Hurairah tanya, apakah yang kamu maksudkan tadi? Lalu jin ini kata, dalam hadis yang panjang riwayat Bukhari tuan-tuan, dia kata, idza awaita ila firashika, bila mana kamu berbaring di tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, kamu baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hatta takhtimal ayat, sehingga selesai ayat tersebut. Ayat berapa tuan-tuan? Surah Al-Baqarah. Ada yang ingat? 25, alhamdulillah. Ada wakil surah Al-Islam. Tuan-tuan, ayat kursi yang kita sudah baca tu sekarang orang tak tahu dia daripada Al-Quran Al-Karim surah Al-Baqarah. Ayat 255 tuan-tuan. Kalau ada hadiah kita bagi hadiah. Hadiah dari sisi Allah SWT. Tuan-tuan yang kasih yang dirahmati Allah Taala, ayatul kursi bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuan-tuan, jadi ayat tersebut boleh dibaca. Ringkas cerita daripada hadis tadi, last kali tuan-tuan, bila mana disebut demikian, dia kata bila mana kamu baca sampai habis, fa innaka lan yazala alayka min Allahi hafiz. Jemaah yang saya kasih dengar statement yang dikeluarkan oleh jin ini. Sesungguhnya bila mana kamu baca bacaan ini, akan sentiasa ada jagaan daripada Allah SWT. Allah hantar, ada yang menjagamu. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, dan tidak ada sesekali syaitan mendatangimu, menghampirimu. Kalau belajar bahasa Arab, kataan sini yaqrabannaka, ada nun taukid, dia tekankan ya. Maksudnya tidak akan ada sesekali syaitan yang mendekatimu sehingga waktu pagi. Tuan-tuan, dalam hadis tadi, di penghujung hadis Rasulullah SAW, bila mana Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, Rasulullah tanya apa yang kamu buat kepada orang yang ataupun makhluk yang kamu tangkap malam tadi. Abu Hurairah kata, aku lepaskan dia setelah dia cerita demikian. Dia cerita dalam hadis, dia kata za'ama, ya, dia menyangka dia telah mengajar kepadaku beberapa kalimat yang memberi manfaat kepadaku. Kata Abu Hurairah, za'ama, maksudnya Abu Hurairah tak percaya lagi kepada apa yang ceritakan tadi. Jin tadi menyangka bahawa dia mengajar sesuatu yang bermanfaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW selepas diceritakan oleh Abu Hurairah, Nabi kata, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Benar yang apa dicakapkan oleh makhluk tadi, Rasulullah endorse, sahkan, betul ya, maksudnya boleh baca ayat kursi ni, betul apa dia cakap, memang selamat daripada jin dan syaitan. Nabi kata sesungguhnya dia cakap benar. Sebenarnya dalam keadaan walaupun dia ni adalah kadzub, pendusta besar. Ya, tapi konten yang dia cakap tadi, benda yang dia cakap tadi betul. Lalu Nabi tanya kepada Abu Hurairah, ta'lamu man tukhatibu thalath layali ya Abu Hurairah, kamu tahu tak kamu cakap dengan siapa 3 malam yang lepas? Abu Hurairah kata, la, aku tak tahu. Lalu Nabi kata, zaka syaitan, itu adalah syaitan. Baik, hadis ini sahih, cerita benar, bukan kisah dongeng. Nanti kita suka tekankan, ini kisah benar. Artinya berlaku dialog. Nabi SAW tahu perkara ini, dan Rasulullah SAW telah mengesahkan bahawa amalan ini boleh dibaca, boleh dilaksanakan pada setiap kali sebelum kita tidur.
Apa kelebihan dia? Allah pelihara kita sehingga waktu pagi. Kita yakin tak tuan-tuan? Yakin insya-Allah. Kalau orang jual ubat kuat, jual kopi 7 dalam satu, kita pakai yakin tak tuan-tuan? Suplemen macam-macam suplemen. Yakin, habis duit berapa ni? Ubat turun lah, ubat berhenti merokok lah, ubat macam-macam jadi ubat, daya habis. Lipat ni tuan-tuan, saya aja tukang salur je tuan-tuan. Apa yang memberikan keyakinan adalah ulama mengesahkan bahawa hadis ni confirm, authentic, pure, datang daripada Nabi SAW. Maksudnya benar datang daripada Rasulullah SAW. Jadi peganglah dia sungguh-sungguh. Cara membuktikan kita pegang dia adalah kita buat dia. Jadi sebelum lelap mata setiap malam, habiskan ayatul kursi. Ada tak dalam jemaah kita ni yang tak hafal ayat kursi? Semua hafal insya-Allah tuan-tuan ya. Anak-anak kecil pun hafal. Jadi tugas kita sekali lagi, tolong peringat dia. Ya, 3 kuat alhamdulillah ayat kursi pun hafal. Insya-Allah baca kan insya-Allah taala, mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Baik tuan-tuan, sambil-sambil kita sebut ayat kursi ini, selain daripada baca sebelum tidur, kat mana lagi kita baca? Ayat kursi, kita ulang kaji balik, kita bincang dulu, ada 8 tempat. Jemaah peringat insya-Allah ada 8 tempat. Pertamanya yang paling penting, setiap kali lepas sembahyang. Ya, ada berapa kali? 5 kali. Solat fardu 5 kali. Selesaikan dia. Ada hadis yang sahih bagi tahu tidak ada yang menghalang kita masuk syurga melainkan mati saja. Tuan-tuan, kelebihan baca ayat kursi ini. Subhanallah. Yakin sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Kemudian waktu bila lagi tuan-tuan? Waktu zikir pagi dan petang. 5 tadi, solat fardu 5 kali dah selesai. Kemudian zikir sabah wal masa' dah pun kita bincang dulu, baru saja kita berlalu. Zikir pagi baca dia sekali, zikir petang baca dia sekali. Sekadar ulang kaji, masa bila dikatakan zikir pagi bermula daripada selepas solat subuh. Tuan-tuan, dia berbeza dengan zikir pas sembahyang tu satu. Yang ni baca lain pula. Maksudnya dia separately, berpisah, tidak bergabung. Tak boleh pakai yang lepas solat tadi, itu dah dia kira yang lepas solat. Yang ni yang lain. Nah, zikir pagi ni bermula lepas solat subuh. Zikir bukan zikir lepas solat, berpanjangan sehingga terbit matahari. Itu ulama kata waktu afdal. Kemudian dia boleh berpanjangan sampai pada waktu sebelum masuk waktu zuhur. Kata ulama boleh baca sampai tahap tu, masih consider zikir pagi. Jadi kalau terlupa nak baca lepas subuh, selalu kita pesan macam abang-abang baca-baca kakak-kakak pergi kerja, on the way pergi kerja, naik kereta, naik motor, naik train. Sambil tu duduk teringat, habiskan ayat kursi. Tak panjang mana, sekejap tuan-tuan ya. Habiskan. Itu dia panggil zikir pagi. Dia boleh sampai sebelum zuhur. Kemudian zikir petang bermula selepas solat asar. Selepas solat asar, tuan-tuan di luar zikir selepas solat, sehinggalah terbenam matahari, ghurub syams, masuk waktu maghrib. Itu waktu afdal. Kalau boleh habiskan. Kalau tak dapat, tak sempat, boleh dibaca sampai kata ulama sampai tengah malam. Ya, boleh dibawa. Jadi sampai sebelum tidur tu teringat petang tak selesai lagi, baca yang petang, zikir petang. So kita dah ada berapa? Ada 7. Dan yang terakhir satu lagi yang ni, yang zikir sebelum tidur. Sebelum tidur, sebelum lelap mata, baca ayat kursi sekali lagi. Yang ni khas untuk sebelum tidur. Jadi 5 kali pada setiap kali lepas solat, 2 kali pada pagi dan petang. Dia panggil zikir sabah dan al-masa. Dan satu lagi adalah zikir sebelum kita tidur. Jadi ada 8 kali. Mudah-mudahan Allah mentaufikkan kita, Allah bagi peluang kepada kita untuk sentiasa istiqamah baca ini, sehinggalah sampai bila kita sebut tuan-tuan, sampai kita mati. Hari yang Allah nak ambil kita, ya Allah pada hari tersebut sempat aku baca semua yang Nabi baca. Kita tak tahu bila tuan-tuan nak ambil, Allah nak ambil kita, Allah Ta'ala alam. Jadi kita harap sangat supaya Allah Ta'ala taufikkan kepada kita. Dan selain pada kita baca, kita kempen orang dalam rumah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang mana kita tahu, kita cerita pada dia. Baik tuan-tuan, saya ada tulis sikit tentang 8 bacaan ini dekat Facebook. Dekat Facebook saya tuan-tuan, boleh ambil copy paste, sebarkan kepada kawan-kawan. Di situ kita letakkan hadisnya, sumbernya daripada mana, dan rujukannya pada kitab yang ada di depan kita ni tuan-tuan. Kitab Az-Zikr wal Du'a wal Ilaj bil Ruqa min al-Kitab was Sunnah, yang menjadi rujukan dalam pengajian kita pada malam ini tuan-tuan. Baik tuan-tuan, yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, dalam hadis yang panjang dulu kita dah baca. Kemudian juga selain daripada itu, ada juga bacaan lain yang diceritakan dalam buku kita ini. Tambahan lain adalah bacaan yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Kita baca 2 ayat terakhir daripada
surah Al-Baqarah, ya. Itulah firman Allah Taala. Saya bacakan. Yang ini ramai orang yang bisa baca, cuma kita baca sebentar dulu. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dua surah tuan-tuan, dua ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 285 dan ayat 286 daripada suratul Baqarah. Dua ayat ini juga rupanya boleh dibaca sebelum kita tidur. Dalilnya, apakah buktinya? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi yang bernama wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayatayn min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca dua ayat ini pada waktu malam, cukuplah ia sebagai pelindung. Riwayat Al-Bukhari, ya tuan-tuan. Jadi rupanya dengan dua ayat ini juga, dengan izin Allah SWT, ia akan menjadi pelindungan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia dah dapat apa tuan-tuan? 3 kul, ayatul kursi, 2 ayat suratul Baqarah. Jadi antara ayat-ayat ni saya yakin kebiasaannya masyarakat kita dah biasa, dah biasa baca. 3 kul dah biasa baca, ayatul kursi dah biasa baca. Yang 2 ayat ni pun kebanyakan orang ramai dah hafal. Anak-anak sekolah menengah pun menjadi ayat hafazan mereka untuk dihafal. Tinggal lagi untuk kita beramal dengannya. Lagi baik kalau kita tadabbur ayat ni. Semua kesempatan waktu yang ada ni tak sempat saya untuk tadabbur, menghayati maksud dia, diperlihatkan satu persatu tentang maksud ini untuk kita menghayati akan doa yang kita baca. Baik tuan-tuan dan dikasihi Allah Taala, kemudian kita tengok pula apakah bacaan lain yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok banyak doa yang tuan bila nak tidur ni ustaz, ada tuan-tuan setengah orang kata banyak doa ni tak tidur ke malam ni. Bukan kita tak. Ada ketika kita baca yang ni, ada ketika kita baca yang. Kalau boleh baca semua memang terbaik. Baik tuan-tuan, paling kurang yang senang-senang tu jangan lepas di mulut lah, ya. 3 kul senang sangat insya-Allah, ya. Cumanya yang susahnya pun tuan tak teringat nak baca. Betul tak? Letak kepala dan padam habis tak teringat dah. Ya. Tapi kalau dia dah jadi rutin, dah melekat jadi darah daging, macam mana orang Malaysia dia expert doa makan, tuan. Sampai makanan dia biasanya Allahumma barik lana. So benchmark kita, KPI kita nak jadi baca doa sebelum tidur, macam mana baca doa makan. Sampai tahap tu. Biasanya sampai makan Allahumma barik lana ni sekecil-kecil budak sampai besar orang tua, insya-Allah biasa dah. Ya. Jadi nak juga letak kepala 3 kul dia automatically dia letak. Sampai macam tu kita akan rasa seronok. Kalau malam tu Allah Taala ambil kita, alhamdulillah aku dapat buat macam Nabi SAW buat. Ya. Baik tuan-tuan, tadi kita dah kata 3 kul, ayatul kursi, 2 ayat daripada suratul Baqarah. Kemudian ada bacaan-bacaan doa yang lain. Kalau ada berpeluang kesempatan kita nak baca, elok kita baca juga tuan-tuan. Juga kalau kita dapat jadikan rutin, kita pilih mana-mana doa. Di dalam buku ni ada banyak bacaan-bacaannya. Sama ada panjang dan pendek, boleh kita pilih untuk jadikan satu amalan harian kita. Di antara bacaan tersebut adalah seperti mana dalam buku kita ni, muka surat 90,
Diriwayatkan juga Nabi membaca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Yang bermaksud, dengan namamu wahai Tuhanku aku letakkan lambungku, dan dengan namamu aku mengangkatnya. Sekiranya engkau memegang rohku, artinya Allah ambil kita, ya, mati, maka rahmatilah ia. Sekiranya engkau lepaskan ia, maka peliharalah ia sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba engkau yang soleh. Doa ni kalau kita perhati maksud dia sangat-sangat memberi kebaikan kepada kita, kerana kita memang tak tahu adakah kita boleh bangun tak pagi esok. Jadi awal-awal lagi kita dah sebut, ya Allah, kalau engkau ambil aku, engkau rahmatilah. Ataupun kalau engkau lepaskan roh, maksudnya Allah datang kembalikan balik roh kepada diri kita, minta Allah jadikan kita ini seperti mana orang soleh yang lain, minta Allah pelihara. Macam mana Allah pelihara orang soleh yang lain, pelihara dah aku, ya Allah. Baik tuan-tuan yang saya kasihi, saya kongsikan kepada para jemaah, bacaan ini datang daripada mana? Sumber dia dalam hadis Nabi SAW. Ada cerita sebaliknya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza awa ahadukum ila firashihi falyakhuz daqilata izarihi falyanfud biha firashahu walyusammi Allah fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashihi fa idza arada an yattaji'a falyattaji' ala shiqqihi al-ayman walyaqul Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Tuan, dalam hadis ini riwayatnya agak berbeza sedikit, kita boleh lihat, ya. Riwayat Imam Muslim ini dari Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi kita pernah bersabda, Nabi kata, bila mana seseorang di kalangan kalian berbaring di tempat tidurnya, elok dia nak tidur, ambillah kain, lalu bahasa kita kata kibah-kibah, sapu-sapu di atas tempat tidur dia. Falyakhuz daqilata izarihi, ambil kain lalu disapu di atas tempat tidurnya. Wal yusammillah, baca bismillah dan sebut bismillah. Namakan, dia kata sebut nama Allah. Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashih. Sesungguhnya dia tak tahu apa yang telah datang ke tempat tidurnya ketika mana dia bangun pada tempat tidur, ya. Fa iza arada an yattaji, lalu ketika mana dia nak berbaring, bila dah sapu siap-siap dah nak baring, baringlah di sebelah kanan, ala syiqqihil ayman, di sisi kanan. Kemudian baca doa yang kita sebutkan tadi. Bismika rabbi wada'tu jambi. Dalam riwayat ini dia ada tambahan subhanakallahumma. Tambahannya subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dalam riwayat Bukhari disebut secara lebih terperinci, idza jaa ahadukum ila firashihi falyanfudhu bi sanafati thawbihi thalatha marrat. Bila mana seseorang di kalian nak berbaring, maka sapulah di atas tempat tidurnya dengan kain dia sebanyak 3 kali. Ini ajaran Rasulullah SAW, ya. Saya tengok kecil dulu, abah saya dia buat, tapi tak adalah bilang 3 kali. Orang tua-tua ni mungkin dia belajar Allah alam, pergi tak tahu dulu. Memang sebelum tidur dia sapu-sapu tempat tidur kita. Ataupun logik akal kata pun memang kita sapu tu takut ada lipan ke benda apa kan, tuan. Biasa rumah kampung barangnya, biasa sapu dulu. Dan satu lagi dia kata, diceritakan juga barangkali datang makhluk yang tak nampak, jin, syaitan barang. Lepas tu tidur, bila kadang-kadang tertidur tak boleh nak bangun, rasa kena tindih, ya. Tolak-tolak tak boleh, tak boleh nak bangun, kena tindih rupanya. Biasa duduk asrama yang macam tu, ya. Tengok zaman saya belajar dulu, kalau lama cuti, hostel tinggal lama, biasanya yang datang kaki, geng-geng ni yang datang balik, dia lepak kat situ kan, sebab asrama tak ada orang. Budak-budak balik, pokok jin syaitan ni masuk dulu lepak situ, ya. Jadi biasanya malam pertama tidur tu, esok pagi payah nak bangun. Ataupun kadang-kadang pengalaman peribadi juga, tuan, bila nak bangun tu kita rasa kita sebut Allahu Akbar, kita baca macam-macam, tapi rasa macam kena tindih, ya. Tu mungkin jin syaitan yang akan datang tu, ya. Tu yang betul-betul lah. Ada yang jenis memang mengelat, ya, malas subuh, dia kata tak boleh bangun, dia kata kena tindih, jenuh tolak tak boleh bangun. Jenis ni kami kawan-kawan angkat letak dalam bilik air, tempat basuh baju tu, siram air baru dia bangkit pergi sembahyang.
Ini jenis kaki tegang. Ada yang menyakit ni pun ada juga tuan. Itu yang memang pakai air tu baca apa banyak kali tak dia apa. Baik tuan-tuan yang dikasihi rahmatillah Allah Taala, logiknya ada. Yang tadi sapu-sapu tadi logiknya ada. Betul dalam hadis pun beritahu logiknya. Dia kata Nabi SAW sebut fa innahu la ya'lam, sesungguhnya seseorang tu tak tahu ma khalafahu ba'dahu, apa yang ganti tempat dia. Nabi sebut. Saya tukang baca daripada tuan-tuan. Nabi kata dia tak tahu apa yang datang ganti tempat tidur dia. So sapu-sapu tadi untuk mengelak, mudah-mudahan bila kita baca bismillah, kalau ada jin syaitan dia bangkit lari, dia tak kacau tempat tidur kita. Ya. Baik para jemaah yang rahmatullah, menurut riwayat tadi lalu disebut wal yaqul, semua dengan baca dalam kitab kita ni bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu ibadakas salihin. Baik tuan-tuan, ini juga bacaan yang sangat baik. Di sini mengajar kita erti bergantung penuh kepada pencipta kita. Kita kata ya Allah, aku letak tubuh aku, Allah sahaja yang pelihara, tak tahu siapa yang jaga kita melainkan Allah sahaja pelihara kita. Lalu kalau Allah ambil nyawa kita, minta Allah Taala ambil dia dalam rahmat kasih sayang. Allah rahmati dia, kalau Allah lepaskan, Allah bagi kita hidup, maksudnya Allah jadikan kita orang yang soleh dipelihara kita. Tuan-tuan dah masa waktu jadi saya habiskan dengan ini dulu, insya-Allah kita sambung kemudian ya. Mudah-mudahan Allah Taala beri peluang pada kita untuk bertemu lagi. Setakat itu dulu untuk kali ini. Jadi saya simpulkan dulu, ada bacaan dari tuan-tuan, bacaannya 3 kul, bacaan ayatul kursi, 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah dan 1 doa. Boleh rujuk buku perisai Muslim kita ini ataupun boleh download daripada Google Play Store. Tuan-tuan download buku perisai Muslim, ambil tajuk doa ketika mana sebelum tidur. Jadi tuan-tuan, dalam banyak bacaan boleh pilih mana-mana satu yang kita boleh buat. InsyaAllah ada bacaan-bacaan yang lain. Jadi yang panjang pun ada, yang pendek pun ada. Besok orang tanya, ustaz ada tak lagi pendek? Ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan stay tune with me, teruskan dengan kita. Mudah Allah panjangkan umur ni, kita akan bagi pada tuan-tuan yang pendek sikit pada ni. Ya. Jadi besok orang kita boleh sedia kalau bab makan nak sedap-sedap. Ya. Bab dunia ni dia nak cari yang best-best, tapi bab baca doa ni kalau ada pendek lagi baik Ustaz. Itu standard lagi mana-mana tuan-tuan Tapi tak apa, insya-Allah kalau pendek pun kita amal tak apa. Nanti kalau pendek pun tak nak amal, tak tahu nak kata apa tuan-tuan Jadi kita tak tahu siapa jaga kita masa kita tidur. Sebab masa kita tidur tu dah habis dah kita tuan-tuan dalam keadaan Allah je yang tahu. Jadi kita orang beriman ni, kita yakin yang jaga kita ada satu kuasa yang hebat, yang cipta kita Allah, lalu bergantunglah kita kepadanya dengan menyebut macam mana Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bantu saya dan tuan-tuan yang dikasihi keluarga kita semuanya untuk beramal walaupun sikit-sikit pun tak apa dengan amalan Nabi SAW. Yang penting konsisten, istiqamah sampai mati kan. Itu kita nak sebut. Ya, minta Allah Taala selamatkan kita semua dalam keadaan pelihara kita insya-Allah Taala. Itu sahaja. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas salah silap itu kata sebagainya. Kita tangguh majlis ilmu yang mulia ini tasbih kafar dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa wa barakallahu fikum jami'an. Jumpa lagi insyaallah taala.